Kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Ni bateri dah habis bateri. Wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah. Yang mati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, sebelumnya Tuan Siap, kemudian pengurusi masjid, jawatankuasa sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah, kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung kuliah tauhid. Surat apa tu? 195. 195. Bermula di dalil. 195. Okey, dalil. Tak ada masalah. Bateri dah habis. Baik. Baik, kita lihat dalil al-hayat. Apa maksud hayat? Hiduplah. Hidup. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulunihi fi darin amin. Dalil al-hayat, artinya hidup. Dah tekan. Dan hidup Allah Ta'ala itu tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Tidak ada permulaan kepada hayat ataupun hidup Allah, dan tidak ada perakhiran kepada hayat ataupun hidup Allah. Hayat sama juga lah macam wujud Allah Ta'ala kan, tidak ada akhir dan tidak ada perakhiran. Al-hayat pun sama jugalah, tidak ada akhir dan juga tidak ada penghabisan. Hidup Allah Ta'ala itu adalah kekal, abadi dan sempurna. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada Tuhan melainkan ianya Allah, huwa, dianya Allah, al hayyul qayyum, yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Yang hidup lagi berdiri dengan sendirinya. Okey. Baik. Kemudian tentang bacaan astaghfirullah kan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Dia ada boleh dua baca, boleh baca dua. Sama ada kita nak baca hayyul qayyum pun boleh, hayyul qayyum pun boleh. Ada orang kata, "Oh, tak boleh baca hayyul qayyum, hayyul qayyum saja." Sebenarnya tak betul lah. Boleh baca dua. Hayyul qayyum boleh, hayyul qayyum pun boleh, tak ada masalah. Baik. Kalau kita sebut kalau kita baca la ilaha illallah la astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kalau kita baca huwal, mana bagi domah bagi depan lah kan. Kalau ke depan tu kita kena takdirkan, kita kena takdirkan mubtada yang telah pun dibuang. Mubtada yang telah dibuang. Kerana hukum mubtada tu hukum mubtada ila marfu'. Kan, jadi hayyul qayyum tu dia jadi khabar dia. Khabar dia kena bagi depan. Marfu'. Jadi astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum. Mana ada dua huwa, satu huwa yang dizahirkan, satu huwa yang disembunyikan. Huwa yang disembunyikan. Sebabkan oleh huwa disembunyikan, maka itu sebabnya jadi hayyu tu kita baca dengan di depan lah. Hayyul qayyum. Okey. Tapi kalau kita baca dengan hayyul qayyum itu kerana hukum selepas ilah mesti bagi atas. Hukum selepas ilah mesti dia nasab bagi atas. Itu sebabnya dibaca hayyul qayyum. Hayyul qayyum kena bagi atas. Tapi kalau kita baca huwal hayyul qayyum boleh juga, dengan ditakdirkan mubtada yang telah pun dihazafkan ataupun dibuang. Bila ada mubtada mesti jumpa khabar. Jadi huwa tu jadi khabar dia. Kena bagi depan. Baik, tu tak ada masalah lah. Nak baca huwal hayyul qayyum ke hayyul qayyum pun tak kisah. Yang masalahnya kalau tak baca-baca tu jelah. Masalah tak baca. Habis sembahyang tu melompek kan.
istighfar pun tak ada. Kemudian doa pun tak ada, semua tak baca. Baik. Allah Ta'ala menjadikan segala yang baharu. Mustahil Allah Ta'ala akan mati. Kerana andainya Allah Ta'ala itu mati, nascaya akan hancurlah alam. Kerana tidak ada pengaturnya lagi. Kerana tidak ada pengatur kepada alam, ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sedangkan sebuah kereta yang pemadunya mengantuk sahaja boleh menyebabkan kemalangan. Dan kereta masuk ke dalam cerun gaung. Kereta masuk dalam gaung lah. Yalah. Tak ada pemandu kan. Pemandu. Kecuali lah kalau auto lah, pakai auto. Maknanya kalau pemandu tidur pun tak ada masalah. Dia boleh kona lagi ke sana, kona ke sini sebagainya. Mana kalau gaung pun dia boleh elak gaung. Kalau batu pun dia boleh elak batu. Dia pakai auto kan. Auto automatik punya. Macam kapal terbang kan dia ada automatik kan. Pakai automatik punya. Jadi tompeklah pemandu tu nak tidur ke, nak bermimpi dululah. Macam tu. Tapi kalau kereta tak ada tu kan. Setakat kita tak jumpa. Baik. Ini kan pula kalau pemandu mati. Kalau pemandu mengantuk boleh sebabkan kemalangan. Pemandu mabuk pun dia tu juga. Pemandu mabuk boleh sebabkan kemalangan. Ini pula kojul. Kojul matilah. Memang accident je lah, gitu kan. Sudah tentu akan binasa kereta. Betapa pula alam yang luas, sidang jemaah. Matahari, bulan dan planet-planet yang berjalan di ruang angkasa, jika tak ada Tuhan yang mengatur, sudah pasti akan hancur dan berantakan sesama sendiri. Berantakan sesama sendiri. Betul tak? Gitu. Mesti ada yang atur lah. Atur. Malah kalau tuan-tuan tengok cerita movie pun, cerita movie kan, kadang-kadang ada makhluk-makhluk asing ni kan, dia menyerang bumi dan sebagainya. Biasanya dia akan ada satu pusat center dia. Pusat center dia. Bila dibom pusat center tu, habis semua binatang mati. Dah tengok kan? Saya rasa tuan-tuan pun pernah tengok movie. Sesekali tengok lah kan? Sesekali tengok. Tengoklah kalau makhluk-makhluk asing tu, kalau dia menyerang bumi, dalam filem movie kan, dia ada dia punya pusat dia, center dia. Center tu dikawal lah mungkin dia punya raja makhluk asing tu. Jadi kalau berjaya dibunuh raja dia tu, pusat tu dibom oleh kita kan. Habislah dia punya makhluk-makhluk dia semua mati bergelimpangan. Macam itulah yang berlaku. Dia mesti ada pusat dia. Baik, itu juga dengan alam ini. Alam ini semana kalau Allah Ta'ala dah tak ada, habislah. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Zalika taqdirul azizil alim. Wal qamar qaddannahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La samsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar wa kullun fi falakin yashbahun. Maksudnya wasyamsu tajri limustaqarrillah. Matahari itu berlari ataupun beredar menurut ketetapan dia. Matahari itu pun juga bergerak, tapi kat tempat dia lah. Tempat dia sajalah. Dia bergerak tapi tempat dia. Macam planet-planet lain kan, dia ada orbit kan. Dia ikut ke orbit itu. Mana kalau dia lari pada orbit tu, habis dia akan melanggar dengan planet lain. Dia mesti ikut dia punya jalur dia, line dia itulah. Kita ingat bulan, bintang dan sebagainya kan. Planet-planet, kita ada berapa planet dalam alam ni? Dalam alam galaksi Bima Sakti ni, kita duduk dalam alam galaksi Bima Sakti. Sedangkan galaksi ni banyak, 20,000 galaksi. Kita dalam galaksi kita pun tak habis nak teroka, betul tak? Kat bumi kita pun tak habis nak teroka. Tak. Kemudian Kesuamban ni pun tak habis tuan-tuan nak mengayau dah. Habis tak tuan-tuan mengayau Kesuamban ni? Tak habis rasanya. Walaupun tuan-tuan lahir pada kecil, sampai sekarang dia umur dah tua ni, dah berjanggut-janggut semua ni, kan? Cuma janggut dah putih. Betul tak? Tapi nak kirakan banyak juga tu tompek tuan-tuan tak beri pun. Nak kirakannya itulah. Baik. Kemudian itulah ukuran daripada yang Maha Kuasa dan Allah Ta'ala mengetahui
Dan bulan telah kami tentukan tempat-tempatnya sehingga kembali seperti mayang yang telah tua. Bulan tu berjalan pada tempatnya dan dia akan kembali menjadi bulan sabit. Mayang tu mana bulan sabit lah, dia bengkok macam tu. Kerana bulan asalnya waktu dia terbit pada permulaan tu kan dia bengkok macam tu. Kemudian dia akan semakin besar-besar sampailah bulan purnama bulan 15. Tu tak? Lepas tu dia akan turun akan jadi bulan sabit semula. Itulah peraturan kepada bulan. Kemudian matahari tak sepatutnya mengejar bulan dan malam tak dapat mengejar siang, mendahului siang. Kerana tiap-tiap sesuatu beredar terapung-apung di tempat edaran masing-masing. Nampak? Semua terapung beredar di tempat masing-masing. Dan mereka tidak lari daripada garisan orbit masing-masing lah. Kalau lari habis berlanggar antara satu sama lain, berguguran. Besok akhirat kiamat esok macam tu lah. Bintang-bintang akan berguguran, planet-planet akan berlanggar di antara satu sama lain. Lautan akan meluap. Gempa bumi akan berlaku. Kan bumi akan mengeluarkan segala khazanah-khazanah yang terdapat dalam bumi. Itulah berlaku kiamat besok. Sebelum berlaku kiamat, banyaklah tanda-tanda kiamat. Contohnya keluarnya Dajjal, kemudian turun Nabi Isa membunuh Dajjal, keluar Ya'juj dan Ma'juj. Lepas tu apa lagi? Naik matahari daripada belah barat. Matahari naik belah barat. Kemudian keluarnya dabbah, binatang melata di ke bumi. Binatang yang boleh bercakap-cakap. Biasa binatang mana boleh bercakap, kecuali dalam filem je. Dalam filem memanglah binatang bercakap. Tu hasil daripada animasi lah, namanya animasi kan. Mana ada orang lain yang bercakap, bukan binatang, bukan dia bercakap, dia tak cakap, orang lain yang bercakap di sebalik itu, sebalik layar tu. Macam tu. Kemudian apa lagi? Keluarnya dabbah binatang. Lepas tu runtuhnya Kaabah. Runtuhnya Kaabah. Kemudian kata ayat Quran akan diangkat ke langit. Semua ayat Quran akan langit. Jadi kamu akan tengok Quran kosong, tak ada apa-apa. Macam tu. Kemudian bumi akan diliputi oleh asap. Asap ad-dukhan selama 40 hari. Kemudian keluarnya api daripada negara Yaman akan menghalau manusia ke Syam. Itu antara tanda-tanda besar kiamat lah, yang mana penghujunglah masa tu. Dan masa itu tidak ada lagi orang yang, kemudian ada nyatakan pula akan keluarnya satu angin yang menghembus, ia akan mematikan semua orang-orang yang beriman. Yang tinggal nanti orang kafir je, beriman dah tak ada dah, habis. Gitu. Dan barulah berlakunya kiamat tu, insya-Allah. Tak tahulah macam mana kita masih hidup atau tidak masa tu, di penghujung-hujung usia dunia besok. Baik. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di bumi akan binasa, dan yang kekal ialah wajah Allah. Apa maksud wajah Allah? Zat Allah Subhanahu wa taala yang akan kekal selama-lamanya, yang maha besar lagi maha mulia. Oleh itu wajib Allah taala bersifat dengan sifat al-hayat, sifat hayat. Cuma sifat hayat macam lepas dinyatakan, hayat dia tidak ada takluk. Ayat tidak ada takluk, walaupun dia termasuk sifat mani. 6 sifat mani lain semua ada takluk. 6 sifat mani semua ada takluk. Apa makna takluk? Kan talabu sifat amruz za'i adzat, menuntut sifat pekerjaan yang lebih di atas zat. Maksudnya kerja tambahan kepada zat Allah Taala itu dikatakan sebagai sebagai ta'alluq. Sedangkan hayat dia tidak ada kerja tambahan. Kudrat, iradat, ilmu masing-masing ada kerja tambahan yang Allah tentukan pada sifat tersebut. Baik. Kemudian sifat yang ke-11, as-sama. As-sama maksudnya mendengar.
As-sama' arti mendengar ataupun dengar dengan tiada telinga. Hakikatnya ialah Allah Ta'ala yang sifatnya tetap ada, yang qadim lagi azali, yang berdiri pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qadim lagi azali, berdiri dengan zat Allah. Apakah perbezaan antara qadim dengan azali? Qadim dengan azali beza tak? Beza. Apa beza antara qadim dengan azali? Qadim ini hanya dikhususkan kepada zat Allah Ta'ala saja. Sedangkan azali boleh kepada zat Allah dan boleh kepada makhluk. Contohnya pada makhluk itu, kita telah pun ditetapkan di azali umur kita sampai bila-bila. Maknanya bila sebut azali, dia tertakluk pada dua benda. Satu benda maujud, satu benda makdum. Benda makdum kita lah. Kita kan termasuk benda makdum. Benda yang asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada kan. Kemudian Allah Ta'ala jadikan ada, kita ciptakan kita, maka kita pun ada. Tapi di azali kita memang tidak ada. Kita belum lagi ada di azali. Bila dah didahirkan, barulah kita dizahirkan, kita lahirkan mana, kerana ketetapan yang terdapat di azali. Saya boleh sebut azali boleh dua. Satu kepada benda yang maujud pada Allah, zat Allah, dan benda yang kedua benda makdum, itulah kita sendiri, benda makdum yang asalnya kita memang tak ada pun. Sedangkan bila sebut qadim, hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Faham kan tuan-tuan? Benda ni kita dah bahas dah kat belakang. Dah bahas pun tentang qadim dengan azali ini. Tuan-tuan lihat dalam sifat wujud. Sifat wujud dia ada kat situ tentang pembahasan berkenaan dengan qadim, sifat qadim. Di muka surat 339 kat situ dia sebut kan, bila sebut saja azali, dia akan dikait dengan perkara yang maujud, dan kedua perkara yang makdum, ghairul maujud mana makdum. Tapi bila sebut qadim, hanya tertakluk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Muka surat 139 kita boleh tengok peristiwa dia lah. Macam tu. Baik. Jadi hakikatnya ialah sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali, yang berdiri kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala itu terang dan nyata. Itu sebab bila sebut dia as-sama' je, takluknya inkisyaf, terbuka dan jelas. Sama juga dengan ilmu. Bila sebut ilmu, dia takluk pada inkisyaf, terbuka dan jelas. Tetapi takluk ilmu berbeza dengan takluk sama' dan juga basar. Sama' dan basar juga takluk sebagai takluk inkisyaf, terbuka dan jelas. Maknanya bila Allah Ta'ala mendengar dengan jelas, terbuka dan jelas, tidak ada terbatas. Bila Allah Ta'ala melihat pun begitu juga, melihat dengan jelas dan terang, terbuka. Kalau kita ada terbatas, sebabnya kita ghairu inkisyaf, tidak terbuka lah, ataupun tidak jelas pandangan yang kita lihat. Baik, baik. Kemudian sama ada maujud itu qadim seperti mendengar dan mendengar akan kalamnya Allah, atau yang ada itu harus, sama ada harus itu telah ada, atau harus itu lagi akan diadakan. Itu sebabnya bila sebut aja azali, dia akan takluk pada dua lah, pada qadim, benda yang maujud, ataupun benda yang bukan maujud, macam tu. Tapi bila sebut kata qadim saja, dia akan tertakluk kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Dan tidak ada satu perkara yang ada tidak didengarnya, dan tiada terdinding dengannya, itu dengan sebab jauh atau bising, sama ada bersuara ataupun tiada bersuara. Maka yang tiada bersuara seperti dia mendengar dirinya sendiri berkata-kata. Allah Ta'ala mendengar dia sendiri berkalam. Okey. Dan dia mendengar apa yang terdapat bumi. Setiap pergerakan yang terdapat di bumi, setiap pergerakan batu, setiap pergerakan binatang, serangga-serangga bergerak di dalam kegelapan malam, semut jalan dalam gelap. Betul tak?
Kita tak dapat dengar. Tak boleh dengar. Boleh dengar? Tak dengar. Dah ada semut warna hitam, duduk kat batu warna hitam, duduk dalam gelap warna hitam, gelap lagi kan. Mana kita tahu? Tak boleh. Benda dalam dasar bumi contohnya, tuan-tuan boleh tahu ke? Tak tahu. Bawah masjid ni ada emas intan belian. Contohlah kan, bawah masjid ni ada emas intan belian. Tuan-tuan tahu ke? Tak tahu. Kau tahu habis dah ada roboh masjid ni kan. Robot orang tu tak? Robot orang dah dapat benda tu. Okey. Benda yang terdapat di dasar laut pun kita tak tahu. Walaupun manusia menggunakan alat lah, alat-alat solar. Zaman sekarang kan pakai solar. Solar ni dia boleh mengesan objek-objek lah yang terdapat dalam laut itu. Solar apa sonar? Sonar lah. Mana dia boleh mengesan besi-besi ke terdapat dalam laut tu, dia boleh kesan. Tapi tak semua benda pun dia boleh kesan. Tak semua. Kalau semua boleh kesan kan, dah jumpa dah petebang kan. Tak jumpa kan petebang tu. Masalah kan tak jumpa-jumpa tuan-tuan. Tah mana tah pergi dah berapa tahun kan. Orang dalam bumi tu tak tahu macam mana. Baik. Yang demikian nyatalah dengan terangnya Tuhan itu yang wajib baginya bersifat mendengar sama ada bersuara atau tidak, jauh atau dekat, zahir ataupun tersembunyi, perlahan atau kuat, apabila diketahui oleh seseorang dan ada kepercayaannya itu membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya, maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan atau menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi syarak. Seperti berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan sebenar-benar iman. Berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan dengan sebenar-benar iman. Okey. Ulang balik Yang demikian nyatalah dengan terang Tuhan itu, Allah Ta'ala itu yang wajib baginya bersifat mendengar, pendengar ataupun mendengar, sama ada benda itu bersuara ataupun tidak bersuara, jauh atau dekat. Jauh atau dekat. Kaca kita kan kita boleh dengar benda yang dekat, jauh tak dengar. Dekat sangat pun tak dengar. Orang pokek kat telinga kita, oi kan, tak ada panggil nama kita lah, betul-betul kat telinga kita ni, tak boleh dengar kan? Tak dengar. Okey. Benda yang terlampau dekat pun tak boleh lihat. Benda yang terlampau dekat lihat kan, dia mestilah kata sederhana, jauh sangat pun tak boleh, dekat sangat pun tak boleh. Ada orang kata kalau kita letak kita punya ni dekat sini kan, kalau kita punya putus tu, maknanya kita alamat nak mati je. Alamat nak mati. Tapi bila macam ni kita tak putus-putus, alhamdulillah masih hidup lagi lah. Orang dululah, orang tua dululah dia kata macam tu. Betul tak betul saya tak tahulah. Baik, kemudian benda zahir ataupun tersembunyi, alam-alam malakut kan. Kita pernah dengar alam malakut, alam jabarut, alam malaikat dan sebagainya. Kita tak tahulah semua tu. Alam jin, alam syaitan, semua tak tahu. Perlahan atau kuat, macam tadilah. Perlahan sangat pun tak boleh dengar, kuat sangat pun tak boleh. Macam tu. Mestilah sederhana. Apabila diketahui oleh seorang dan ada kepercayaannya itu membangkitkan semangat dan perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya, maka terjauhlah manusia itu daripada memperlakukan atau menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syarak ataupun syar'i. Seperti berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan dengan sebenar-benar iman. Yang bawah tu saya tak faham sangatlah, yang atas tu faham lah tadi. Saya tak tahu apa benda nak cakap oleh pengarang ini kepada kita. Semua nak nyatakan tentang yang apa yang dapat disimpulkan bahawa sifat mendengar Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Itu ialah tidak terbatas, tidak terjangkau oleh kita lah pendengaran dia, pendengaran yang ada kepada Allah Ta'ala. Dan pendengaran Allah Ta'ala itu bersifat qadim sedia. Okay? Dan sifat tu adalah tunggal, dia tidak ada dua sama.
Kalau sama tu satu saja. Kalau kudrat tu satu kudrat. Dia tidak ada dua kudrat, ada tiga kudrat dan tak ada. Macam tu. Dan tidak, kalau kudrat Allah Ta'ala kan, dia tidak ada, orang kata mula tu tak kuat, lepas tu kuat, lepas tu perlahan semula. Tak ada. Itu juga dengan mendengar Allah. Kalau mendengar Allah Ta'ala tu mesti clear sampai bila-bila. Tidak macam kita kan. Kalau dulu waktu kita kecil-kecil, alam bayi, alam janin, kadang kita tak dengar pun orang cakap. Mata, contohnya mata terbuka tapi tak nampak apa-apa pun. Cuba kita agah orang budak-budak bayi kan, kita agah kan. Dia ikut tak apa yang kita agah tu. Kita agah, dia tak nampak. Benda telinga betul juga, dia tak mendengar sebenarnya. Sampai ke tahap dia boleh mendengar. Kita pula, kita dah tua besok, macam itulah. Kita akan kurang pendengaran kita. Muda-muda memanglah pendengaran kuat. Bila dah tua tu dah pokak sikit, pokak badak kan. Itulah kita ni. Sampaikan anak pun topoki kan. Barulah faham. Macam tu kan. Jangan macam cerita Piramli tu sudahlah. Cerita apa nama tu? Cerita Piramli tu yang pekat badak tu kan, tu dia tunjuk kapak tu. Macam tu. Itu memang pekat badak tu istilah kata. Saya tak tahulah, mungkin dia dalam cerita tu dia buat sendiri ke tak tahu, ataupun memang dia pekat badak, saya tak tahulah. Macam tu. Baik. Kemudian syarah. As-sama artinya pendengar ataupun mendengar. Yang paling sesuai ialah pendengar. Kerana bila sebut mendengar ni, dia dah masuk sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ni ialah perbuatan. Sedangkan sifat ma'ani ini dia bukan perbuatan. Bukan. Dia hanya pembuat. Disibahkan kepada makna saja. Dia disibahkan kepada makna. Baik. Jadi pendengar ataupun mendengar Allah Ta'ala itu dengan tidak bertelinga ataupun melalui perantaraan. Mendengar Allah Ta'ala itu tidak perantaraan antara suara atau bunyi. Tak ada perantaraan suara ataupun bunyi. Mendengar Allah Ta'ala itu tidak dibatasi oleh jarak, sama ada jauh atau dekat. Sama ada jauh ataupun dekat. Mudahlah bagi Allah Ta'ala. Kan? Malaikat kita tahulah. Pernah baca kan kitab berkenaan dengan tentang malaikat ni. Malaikat, contoh malaikat Jibril dia. Kalau bukan malaikat maut. Malaikat yang maut tu kalau dia berada di bentuknya yang asal, kan, dia dipahamkan seperti seseorang, kalau dia tengok bumi ni, seperti seseorang yang menghadap makanan yang dalam talam, dia kata. Seseorang yang menghadap makanan dalam talam. Besarnya saiz malaikat maut itu. Jadi dia boleh mengambil mana-mana makanan yang dia nak. Dan juga ibaratnya dia boleh mencabut mana-mana nyawa yang dia nak lah. Itu disebut dalam kitab tu tentang saiz sebenar malaikat itu. Malaikat sebenar besar. Malaikat Jibril itu juga sayapnya daripada timur ke barat. Itu malaikat saja. Kalau Allah Ta'ala macam mana? Tahu tak? Hakikat yang sebenarnya kita tak tahulah. Wallahu ta'ala. Kerana kita Allah Ta'ala itu tidak tertikat dengan masa, tempat, kan, waktu dan sebagainya. Baik. Kemudian hakikat sama itu ialah satu sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang qadim lagi azali. Artinya tidak dahului oleh tiada dan tidak dahului oleh permulaan. Ini adalah kerana zat Allah Ta'ala itu bersifat qadim, maka sifatnya itu tentulah juga qadim. Dan sifat sama ini Allah Ta'ala mendengar sama ada yang telah ada ataupun yang akan diadakan. Benda yang maujud ataupun gairu maujud. Benda ada ataupun benda tak ada. Kalau kita hanya boleh mendengar benda yang dah ada je. Benda yang tak wujud macam mana kita nak dengar? Tak. Benda yang belum wujud boleh dengar ke? Tak boleh. Dan kita mendengar termasuk menggunakan alat. Kita nak dengar contohnya pergerakan kandungan yang terdapat dalam perut bayi, perut ibu kan, ibu mengandung kan. Ibu yang mengandung tu kita boleh dengar tak pergerakan dalam perut ibu tu? Perut isteri kita mengandung lah, isteri kita.
Tuan isteri tak? Ada yang mengandung lagi tak? Ada tak yang mengandung lagi? Tak ada dulu waktu dia mengandung. Waktu dia mengandung, isteri kita mengandung, suka tak dengar? Suka dengar, tak telinga kan? Kat perut dia kan? Bagi yang pernah ada isteri lah. Yang tak ada isteri tak dapat lah cakap lah kan. Macam tu. Saya dulu pun macam tu juga. Isteri kita mengandung kan, kita dengar lah pergerakan baby dalam tu tak? Kita dapat dengar tapi tak jelas lah. Tak jelas lah pendengaran tu. Jantung pun kadang dengar tapi dengar sikit. Nak kuat, tu scan tu. Pergilah scan kan, dengarlah dub-dab tu macam tu kan. Macam tu. Sonok lah macam tu. Tu bagi yang pernah ada pengalaman lah. Kan, isteri mengandung. Tapi ada juga kadang orang kahwin, isteri tak mengandung-ngandung. Kan? Isteri tak mengandung, masalahnya suami yang mengandung. Suami yang mengandung, tu masalah tu. Azan Okey, kita berhenti tu. Allah faham. Allah faham.